Hari ini 18 September 2023. PAS dan Perikatan Nasional masih menjadi pembangkang di Putrajaya. Muhyiddin juga masih jadi PM tepi di tepi longkang di tepi Jalan Raya Istana Agung. Apa sudah jadi macai-macai parti PAS, Parti Perikatan Nasional? Katanya bulan Ogos Kerajaan Anwar tumbang. 7 September Kerajaan Anwar tumbang. Tapi tak pandai-pandai tumbang. Yang kita nampak ni Muhyiddin, PAS dan Perikatan Nasional tumbang PRU 15, tumbang pilihan raya negeri 12 Ogos lalu, tumbang pilihan raya kecil Parlimen Pulai di Johor dan pilihan raya kecil Dun Simpan Jeram di Johor. Tak lama lagi pilihan raya kecil Dun Pelangai di negeri Pahang. Dengar-dengar Perikatan Nasional bersama Parti Bersatu bersama Parti PAS takut kalah juga, takut tumbang lagi. Semua cerita-cerita politik kononnya PAS dan Perikatan Nasional bakal kembali berkuasa di Putrajaya. Tak jadi-jadi. Dan ini perlu kita bahaskan bersama. Kenapa Muhyiddin masih jadi PM tepi? Kenapa PAS dan Perikatan Nasional masih jadi pembangkang? Dan gagal membentuk kerajaan tebuk atap di Istana Agung maupun di Putrajaya? Mari saya bocorkan satu rahsia besar, pakcik-makcik Otok Arung. Dalam game real politik ini, kelemahan Muhyiddin, PAS dan Perikatan Nasional, mereka tidak ada strategi politik baru. Mereka tidak ada naratif politik baru. Mereka tidak ada orang baru untuk membantu parti-parti politik pembangkang untuk naik semula selepas hancur dan ditanam hidup-hidup oleh rakyat pada PRU 15. Dari segi naratif persepsi politik, PAS dan Perikatan Nasional gagal menguasai pemikiran politik rakyat. Mereka setiap kali berjanji dengan rakyat akan berjaya tumbangkan kerajaan Anwar. Bulan Ogos lah, bulan September lah, sekarang bulan Disember pula. Semuanya adalah janji-janji politik tipu, kencing-hancing dan naratif persepsi politik yang membunuh kredibiliti Parti PAS, Parti Perikatan. Sampai saat ini, bukan sahaja rakyat Malaysia yang menunggu, ternanti, termangu seperti menunggu bulan jatuh ke riba. Macai-macai Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan, mereka menanti dan menunggu bila Tan Sri Muhyiddin nak angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-11. Muhyiddin berjanji bersama Hadi Bawang, mereka boleh kasih cukup SD sejak tamatnya PRU 15. Sejak tamatnya usul undi percaya di Parlimen. Sejak tamatnya pilihan raya 12 Ogos. Sejak tamatnya pilihan raya kecil di Johor. SD Parlimen yang dikumpul oleh Tan Sri Muhyiddin tak pandai cukup-cukup. Mengapa? Ini adalah kebenaran yang Muhyiddin tak nak bagi tahu dengan anda semua, pakcik-makcik Otok Arung. Sebenarnya, Muhyiddin tidak ada sokongan majoriti ahli-ahli Parlimen. Hatta sokongan minimum sekalipun 112 SD Parlimen. Sampai sekarang Hadi Bawang tak berjaya kumpul. Negara kita ada akta anti lompat parti. Muhyiddin ingat kalau Sheikh Sadiq melompat dalam pembangkang, dia boleh menghasut ahli-ahli Parlimen kerajaan lain untuk keluar daripada kerajaan Anwar. Tetapi sialnya, ahli-ahli Parlimen kerajaan
Di dalam UMNO, di dalam Pakatan Harapan, dalam GPS, GRS, Warisan dan parti kerajaan lain, tidak mahu ikut jejak langkah politik dupang-dupang Syed Saddiq itu. Mana ada ahli parlimen nak jadi pembangkang macam Syed Saddiq? Maka, memang sampai sekarang PAS dan Perikatan Nasional kena maki. Masih jadi pembangkang. Sudah masuk 1 tahun perjanjian. Okey, tak lama lagi kita bentuk kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang. Sabar ya macam-macam PAS dan Perikatan Nasional. Sabar punya sabar. Macam-macam PAS dan Perikatan Nasional pun dah tak tahu nak simpan malu dekat mana. Hari-hari sembang dekat kedai kopi. Tidak ada pun pembentukan kerajaan baru kah? Pelantikan Perdana Menteri baru. Kenapa? Pakcik makcik Otok Arung, untuk maklumat anda semua, yang di Pertuan Agong sudah tidak melayan game-game politik tebuk atap, game-game politik pintu belakang ni. Walaupun Muhyiddin tu nak minta tolong dengan kabel-kabel besar dia, dalam negara kah atau luar negara, memang ini sangat-sangat susah untuk PAS dan Perikatan Nasional kembali berkuasa, membentuk kerajaan tebuk atap. Walaupun Tun M sokong PAS dan Perikatan, Tun M pun tak boleh tolong Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri ke-11. Tun M pun tak boleh tolong PAS dan Perikatan untuk kembali menjadi kerajaan di Putrajaya. Sebab Tun M bukan yang di Pertuan Agong. Tun M hanya rakyat biasa hari ini. Tun M tak ada kuasa apa-apa. Oleh sebab itu, yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang masih tidak memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 menjadi sebab musabab PAS dan Perikatan masih jadi pembangkang. Sebab itu Muhyiddin terpaksa menipu penyokong-penyokongnya, pengundi-pengundi PAS dan Perikatan Nasional. Kita tak lama lagi akan ada ahli-ahli parlimen kerajaan melompat. Kita akan boleh buat kerajaan baru. Ni dah 18 September. Esok 19 September. Tak lama lagi habis bulan September. Memang benar kata-kata saya, Pakcik Makcik Otok Arung. Yang di Pertuan Agong tak mahu Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-11. Sebab itu PAS dan Perikatan jadi pembangkang. Walaupun Perikatan nak masuk kerajaan agung, dah tak boleh. Sebab sekarang ni PAS dan Perikatan menyesal. Jadi pembangkang tak dapat apa-apa. Nah, nak melobi masuk kerajaan Anwar dah terlambat. Yelah, kalau semua jadi kerajaan, siapa yang mau jadi pembangkang? Dulu yang di Pertuan Agong sudah minta Muhyiddin, PAS dan Perikatan bentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan di Putrajaya selepas PRU 15. Tapi tamaknya Muhyiddin ni, dia tak nak sebab dia tak sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Dia mahu dia yang dilantik jadi Perdana Menteri. Mana boleh macam tu? Kerusi parlimen yang paling banyak adalah Pakatan Harapan. Sedangkan PAS dan Perikatan sikit saja kerusi parlimen mereka. Nah, sekarang Muhyiddin tak dapat jawatan Perdana Menteri. PAS dan Perikatan tak dapat apa-apa dalam kerajaan. Yang mereka dapat jadi pembangkang. Muhyiddin, PAS dan Perikatan sakit kepala. Memang mati kutu. Mereka tak tahu macam mana nak bangkit semula.
setelah kalah teruk PRU 15. Perkara yang paling menyukarkan Muhyiddin PAS dan Perikatan Nasional tak dapat bernafas ni adalah UMNO. Mari saya terus terang satu rahsia sulit. UMNO memang sampai kiamat tidak akan bergabung dengan parti PAS, Parti Perikatan. UMNO hanya percaya dengan PKR, DAP, Amanah, Parti Sabah, Parti Sarawak. UMNO sudah serik kena game, kena tipu, dipergunakan oleh Muhyiddin Nadi Bawang, oleh PAS dan Perikatan. Sebab itu UMNO jadi kingmaker dalam game baru ini. UMNO ni lah yang kasih checkmate PAS dan Perikatan Nasional selepas PRU 15. Muhyiddin Nadi Bawang, PAS dan Perikatan ingat, mereka boleh lagi tipu UMNO selepas PRU 15. Mereka ingat mereka boleh dapat sokongan UMNO untuk bentuk kerajaan di Putrajaya. Tetapi plot twist percaturan kuasa itu menyaksikan UMNO benar-benar tidak mahu bergabung lagi dengan Muhyiddin Nadi Bawang, PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional. Sebab UMNO mahu menjaga survival politiknya. UMNO memikirkan jangka panjang. UMNO tidak mahu ditanam hidup-hidup oleh parti PAS, oleh parti Bersatu. UMNO sudah penat kena kencing, kena hancing oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang. Maka Pak Cik Mak Cik Oto Aro, kenapa Muhyiddin, PAS dan Perikatan Nasional masih jadi pembangkang? Kenapa Muhyiddin masih jadi PM tepi? Adalah kerana UMNO sudah buang PAS dan Perikatan Nasional ke dalam tong sampah Istana Agung. Ini bukan hal main-main. Sebab itu Muhyiddin, Hadi Bawang, PAS dan Bersatu melobi mahukan UMNO semula. Tak tahu malunya Muhyiddin ni dengan Hadi Bawang. Tapi hebatnya Zahid Hamidi, bosku, pemimpin-pemimpin UMNO semuanya, mereka tak mahu bergabung dengan Bersatu, PAS dan Perikatan Nasional. Mereka sudah pernah kena tipu, kena tikam belakang 2 tahun berturut-turut dalam pembentukan kerajaan tebuk atap di Putrajaya. Maka UMNO menganggap tak boleh pakai Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional ni. Suka betul buat kerajaan tebuk atap. Mereka ni lah yang menghuru-harakan politik negara. Bagi UMNO, PAS dan Perikatan Nasional ni lah yang suka buat krisis politik, krisis perlembagaan, suka bubar kerajaan dari pintu belakang. Maka UMNO nak ajar parti PAS, Parti Perikatan Nasional, untuk menghormati pilihan demokrasi rakyat pada PRU 15. Akhirnya UMNO membuat keputusan yang tepat. UMNO semakin kukuh di Putrajaya menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. Bagi UMNO, antara Anwar Ibrahim dan Muhyiddin, adalah lebih baik mereka pilih Anwar Ibrahim. Kerana Anwar Ibrahim berpegang kepada janji-janjinya untuk menyelamatkan UMNO daripada diharamkan dan dihancurkan dalam Malaysia oleh kumpulan Muhyiddin, Hadi Bawang, PAS dan Perikatan. So, inilah antara masalah besar kenapa PAS dan Perikatan Nasional masih jadi pembangkang. Akhir sekali, Parti Sabah, Parti Sarawak sudah tidak mahu bergabung dengan Parti Bersatu, Parti PAS, Parti Perikatan Nasional. Parti Sabah ni
mereka akan menilai, Parti Sarawak akan menilai mana Parti Malaya yang paling kuat untuk disokong, mana Parti Malaya yang mendapat sokongan yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu dan rakyat Malaysia. Akhirnya, Parti Sabah, Parti Sarawak melihat Pakatan Harapan, UMNO, kedua-dua gabungan Parti Malaya ini masih kuat di Putrajaya dan disokong oleh yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja, oleh rakyat Malaysia. Apalagi Parti Sabah, Parti Sarawak turn the table. Mereka pergi sokong Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Anwar yang diasaskan oleh yang di-Pertuan Agong. Muhyiddin, Parti PAS, Parti Perikatan Nasional tak dapat sokongan istana. Maka secara automatik, Parti Sabah, Parti Sarawak membuat keputusan strategik dalam game politik ini. Mereka kekal menyokong Anwar sampai sekarang. Muhyiddin, Parti Bersatu, Parti PAS, terpaksa menipu penyokong-penyokong mereka. Sabar. Ada ahli Parlimen Sabah, ahli Parlimen Sarawak nak bagi SD dengan kita. Dari PRU 15 sampai tamat pilihan raya kecil di Johor. Mana ada ahli-ahli Parlimen Sabah, ahli-ahli Parlimen Sarawak nak bagi SD kerusi parlimennya kepada Muhyiddin, pakcik-makcik, Oto Arung. Semua ni cerita temberang. Cerita tipu, kencing-hancing. Sebab itu PAS dan Perikatan jadi pembangkang. Berguling-guling di atas jalan raya macam mana pun. Mereka masih jadi pembangkang. Akhir sekali juga, rakyat, dari segi sentimen dan persepsi politik, populariti Kerajaan Anwar, Kerajaan Agong ini semakin meningkat dari hari ke hari. Dikasih buruklah macam mana pun, dikasih fitnah lah macam mana pun. Lihat keputusan pilihan raya pakcik-makcik, Oto Arung. PAS dan Perikatan Nasional kalah pilihan raya kecil Parlimen Pulai Dun Simpang Jeram di Johor. Sampai Tun M tak dapat berkata apa-apa. Sampai Tun M jadi bisu. Apa? PAS PN kalah pilihan raya di Johor. Sebab segala naratif persepsi politik yang dimainkan oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang, oleh Tun M ini gagal menghancurkan Kerajaan Anwar. Segala sentimen-sentimen politik yang mahu disebarkan dalam media sosial belum mampu untuk menghasut pemikiran politik rakyat secara majoriti. Nah, kalau orang Johor tu pun, PAS dan Perikatan tak boleh kasih bodoh-bodoh, tak boleh kasih tipu-tipu, apatah lagi Sabah dan Sarawak. Lagilah susah kau mau tipu. Sebab orang Sabah, orang Sarawak semua pandai-pandai. Orang Kelate, Terengganu, Kedah, Perlis, bolehlah, senanglah dikasih tipu-tipu, dikasih bodoh-bodoh pakcik-makcik, Oto Arung. Itu pun 4 negeri dikuasai oleh Perikatan Nasional belum mampu membantu Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri semula di Putrajaya. Sampai Muhyiddin sakit kepala, trauma, berdendam. Kenapa dia boleh jadi PM tepi di atas jalan raya Istana Agong? Memang betul. Inilah masalah besar Muhyiddin, PAS dan Perikatan Nasional. Mereka tak dapat sokongan daripada istana, mereka tak dapat sokongan daripada Raja-Raja Melayu, mereka tak dapat sokongan daripada yang di-Pertuan Agong, mereka tak dapat sokongan daripada rakyat. Sebab itu Muhyiddin jadi Perdana Menteri di tepi jalan raya. Jadi PM tepi sajalah. Sebab itu PAS dan Perikatan Nasional show sendiri, bertepuk sebelah tangan, melobi macam mana pun jawatan Perdana Menteri itu tak dapat dirampas, tak dapat dirompak oleh PAS dan Perikatan Nasional di atas jalan raya sekalipun. So, kepada Muhyiddin, good luck. Teruskanlah dengan politik-politik fitnah anda.
Nasi sudah jadi bubur Muhyiddin. Anda sudah gagal menggulingkan kerajaan Anwar, kerajaan agung. Daripada PRU 15, pilihan raya 12 Ogos dan pilihan raya kecil di Johor. Checkmate and game over. Muhyiddin, bapa kerengga PM tepi di atas jalan raya Istana Agung. Sekian. Penjara Kajang, penjara Sungai Bulu kirim salam rindu ya. Abah Muhyiddin, pengkhianat, petualang, pembunuh rakyat musim Covid, bapa lockdown. Bapa PM tepi yang semakin dibenci oleh rakyat. Teruskanlah PAS dan Perikatan Nasional menjadi pembangkang yang berguling-guling di atas jalan raya sampai kiamat. Sekian, terima kasih.